Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, untuk hari ini kita malu-alukan kehadiran Cikgu Rosiah untuk turut bersama sewaktu kelas PDPR kita pada petang ini, insyaAllah. Ya, sama. Terima kasih. Saya nak tumpang belajar je ni. Tumpang belajar dengan Cikgu Nas, tumpang belajar dengan anak-anak tingkatan tingkatan satu Satu. Ya, tingkatan satu. Okey. InsyaAllah hari ini kita ada satu Irsyad, satu Isra dan juga satu Ikram. Okey, baik. Okey, sementara menantikan ramai lagi yang masih lagi belum apa persiaran untuk hari ini. Sepatutnya semua dah masuk ke kelas ni. Okay, jangan lupa seperti yang saya dah maklumkan dekat di bahagian Google Classroom dan juga grup Telegram. Okay, awak boleh klik pada pautan yang www.mylink.la, kemudian lepas tu yang PDPR Geo tu. Okay, saya dah sediakan pautan tu supaya awak boleh masuk dengan pantas. Sepatutnya kena melalui Google Classroom. Okey, tapi saya faham nanti akan jadi kekangan waktu kepada awak untuk buka Google Classroom, kemudian nak cari saya punya post, kemudian nak tengok pada pautan-pautan untuk pengisian kehadiran melalui Google Classroom dan sebagainya. Jadi saya dah cuba untuk permudahkan, untuk semua tingkatan kelas yang saya ajar. Saya permudahkan dari segi untuk akses ke dalam Google Classroom dan juga Google Meet. Okey, minta bantuan kepada yang lain-lain untuk maklumkan kat dalam grup Telegram, kelas kita dah nak bermula. Okey, kenapa minggu ni ramai pula yang lambat ni, yang lewat ni. Minta tolong bantuan daripada satu Islah, tolong ingatkan kepada rakan-rakan kelas untuk klik pada pautan mylink.pdpr Geo tu. Sebab saya tak boleh nak access dah, saya dah tutup Telegram saya ni. Saya tak nak ada sebarang gangguan. Okey, saya terpaksa buka Telegram dah ni. Ramai lagi yang tak masuk ke kelas ni. Kemana pula pergi ni hari ni? Hilang cikgu. Okey, kejap Kemanakah yang ramai-ramai ni? Sepatutnya dah masuk kelas. Okey, saya sebelum kita mulakan tu, saya dah cuba untuk lihat ke dalam 3 grup ni. Kenapa ramai yang last scene dia dah berjam-jam yang lalu ni? Ramai yang kelas tadi pun memang tak online ke? Memang tak hadir kelas ni. Siapa cikgu? Ada yang lebih daripada 2 jam ni. Kelas Islah sendiri, kelas Ikram, kelas Irsyad, last scene 1 jam yang lalu. Awak kelas tadi last patut pukul berapa tadi? Pukul 1.30 12. Sangat makan ni. 12. Pukul 12 berhenti. Woi, lama tu. Banyak tu. Sekarang ni kita baru ada lebih kurang 29 orang kehadiran. Okey, saya minta beri laluan masa lebih kurang dalam 2 minit lagi. InsyaAllah selepas tu kita akan mulakan sesi pembelajaran untuk tajuk bab yang ke-7 iaitu sehadiran. Okey, kita tengok dulu kehadiran kita untuk hari ini. Okey, kepada yang baru masuk ke kelas kita pada hari ini, minta tolong untuk isikan kehadiran. Jangan lupa isikan kehadiran pada Google Form Google Form yang kita dah share sebelum ni. Okey, setakat ni kita dah ada lebih kurang 24 murid yang dah pun mendaftar. Setakat ni kelas Islah, Irsyad dan juga Wakil Ikram dah ada. Okey, minta bantuan kepada kelas-kelas daripada Ikram, Irsyad dan juga Islah, tolong ingatkan rakan-rakan yang lain untuk masuk ke dalam kelas secepat mungkin.
kita sepatutnya dah bermula pada jam 2.30 petang. Mana lagi ni? Ramai cikgu. Itulah. Sepatutnya saya dah ingatkan berkali-kali ni daripada semalam. Pagi tadi pun saya dah ingatkan. Sebelum kelas kita bermula tadi pun saya dah ingatkan. Tapi masih ramai lagi yang belum online setakat ni. Kenapakah hari ni pula dia jadi macam ni? Selalu tak macam ni. Alhamdulillah Najmi. Sihat. Najmi apa khabar? Sihat? Basikal okey? Dah jumpa belum? Basikal. Najmi? Basikal hari tu dah jumpa belum? Belum. Langsung hilang. Jumpa dah? Belum. Tak ada rezeki lagi tu. Doa banyak-banyak. Tanya boleh hilang ni. Okey. Saya andaikan macam ni, kalau tak ada apa-apa rasanya kita kena mulakan juga sesi pembelajaran kita untuk hari ni. Tepat jam 2.35 saya minta laluan untuk kita mulakan terus sebelum tu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak jemput Muhammad Amin Farhan daripada Satu Islah. Dah bersedia ya Amin? Dah cikgu. Okey baik. Sekiranya dah bersedia, dijemput Amin untuk memimpin bacaan doa pembukaan pembelajaran pada hari ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Amin Farhan daripada Satu Islah atas pimpinan bacaan doa. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya nak maklumkan kepada semua. Okey, kepada yang baru masuk tu mungkin nak tahu apa benda kelainan daripada kelas sesi PDPR kita pada hari ini. Kita seperti biasa, saya minta kerjasama seperti biasa ya. Jangan tiba-tiba pula hari ni berasa janggal ke, tiba-tiba hari ni jadi skema tak tentu pasal. Saya tak nak macam tu Okey, saya malu-alukan kehadiran Cikgu Rosiah, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Okey, ke kelas PDPR kita pada hari ini. Okey, tujuan Cikgu Rosiah adalah untuk melihat perkembangan perjalanan bagi PDPR guru-guru yang mengajar di SMK Syam. Jadi kehadiran Cikgu Rosiah pada hari ini sebenarnya dia nak membimbing, nak membimbing kita, nak membantu kita, dan juga katanya turut sama-sama ingin belajar bagaimana kaedah kita. Yes, Rosiah. Okey, terima kasih Rosiah. Sama-sama belajar bagaimana untuk kita saling bertukar-tukar pandangan dan juga pendapat serta idea bagaimana kita menjalankan sesi PDPR secara atas talian. Okey, untuk makluman Puan Rosiah, bermula pada bulan 4 yang lalu lah, selepas PDPR berlalu, kelas saya ni saya sentiasa menggunakan kaedah Google Meet lah. Okay, jadi kaedah penggunaan Google Meet ni sebenarnya banyak membantu dari segi memudahkan guru-guru menyampaikan maklumat dan juga memudahkan murid menerima apa yang mereka pelajari berbanding dengan daripada kita hanya sekadar menyampaikan maklumat grup Telegram ataupun Google Classroom. Jadi saya juga cuba untuk memanfaatkan penggunaan secara atas talian ni, penggunaan Google Meet, dan juga sebenarnya ingin juga dalam proses nak belajar StreamYard. Untuk makluman Cikgu Rosiah lah, sebelum saya mulakan sesi pembelajaran seperti saya nak maklumkan pada Cikgu Rosiah, sekarang ni saya dah ada beberapa orang pelapis daripada tingkatan Satu Islah yang ada kemahiran sedikit berkaitan dengan StreamYard. Jadi sebenarnya mereka ni dah lebih advance daripada saya. Jadi sekarang ni dalam sesi PDP untuk kali ni, saya menggunakan aplikasi OBS, yang mana aplikasi OBS ni pun saya masih lagi dalam peringkat
mempelajarinya. Mungkin insyaAllah nanti kita boleh bertukar-tukar pandangan dan juga pendapat lah di luar waktu. Okey, untuk tidak melengahkan masa, Alhamdulillah kita dah ada lebih kurang hampir 50 orang murid untuk sesi PDP kita pada petang ini. Okey, saya akan mulakan dulu sesi PDP kita ni dengan sebuah video sebagai seinduksi untuk semualah. Okay, sebagai permulaan kita di bawah tajuk bab yang ketujuh iaitu saliran. Okey, terlebih dahulu saya terangkan dahulu bab yang ketujuh ni adalah merupakan tajuk yang berkesinambungan daripada bab yang keenam. Okey, dalam bab yang keenam tempoh hari kita dah mempelajari bab bentuk muka bumi. Okey, jadi bentuk muka bumi kita dah belajar ada 4, iaitu tanah tinggi, kita belajar tanah pamah, kita belajar pinggir laut dan juga kita belajar saliran. Okey, jadi sekarang ni dalam satu subtopik berkaitan dengan saliran itu, dia keluarkan sebagai satu tajuk besar di dalam, khusus dalam satu tajuk. Okey, yang mana dalam tajuk saliran ni nanti kita akan mempelajari bagaimana rupa pandang darat fizikal. Okay, pandang darat fizikal ni maksudnya bagaimana bentuk fizikal yang kita dapat lihat daripada pandangan udara. Okay, daripada pandangan atas kita melihat benda tu, bentuk fizikal bumi kita. Okay, jadi dalam tajuk ni kita akan belajar secara lebih detail. Okay, saya akan kongsikan satu video untuk permulaan sebelum kita teroka lagi tajuk ini. Pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Di keliling kita ada sungai, tasik, laut dan pelbagai bentuk saliran. Mari kita lihat dengan lebih jelas animasi pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Terdapat 3 peringkat aliran sungai, iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan peringkat hilir sungai. Pada peringkat hulu sungai, terdapat lurah bentuk V yang mempunyai cerun curam. Aliran air pada peringkat ini lebih deras dan terdapat banyak jeram dan air terjun. Terbentuknya lubang periuk akibat hakisan. Aliran kemudian ke peringkat tengah sungai dengan lurah berbentuk U. Di sini susuh bukit berpancar dan terhakis. Terdapat likuan sungai. Seterusnya, peringkat hilir sungai. Di sini, lurah semakin melebar dan berlakunya pemendapan sedimen. Aliran sungai menjadi perlahan dan berliku-liku. Cerunnya pula lebih landai. Di sini terbentuknya tasik ladam. Di hilir sungai juga terbentuknya delta dan berlakunya pemendapan sedimen. Setiap peringkat aliran sungai mempunyai bentuk muka bumi tersendiri. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah tengok berkaitan dengan pengenalan. Okey, pengenalan kepada tajuk bab yang ke-7 iaitu saliran. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan dekat dalam sesi pembelajaran melalui Telegram kita. Okey, kita akan lihat apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, sebenarnya di bawah tajuk bab yang ke-7 iaitu saliran, kita untuk hari ini kita akan fokus kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran 7.1. Okey, iaitu di mana kita akan cuba untuk membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Maksudnya di sini kita akan cuba untuk mengenal pasti dan juga mengetahui ciri-ciri pandang darat fizikal. Okey, maksudnya bentuk-bentuk
fizikal yang terdapat pada peringkat sungai. Okey, dalam tajuk ni 7.1 je kita akan sentuh pada hari ini. Objektif dia ialah objektif pembelajaran pada hari ini, kita akan dapat sekurang-kurangnya awak boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri-ciri peringkat sungai tersebut. Okey, sebagai contoh nanti kita akan mempelajari ciri-ciri fizikal, bentuk fizikal bumi terutamanya di peringkat hulu sungai, kemudian ciri-ciri di peringkat tengah sungai dan juga ciri-ciri bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh terus bertanya. Saya tak ada masalah, saya suka berkomunikasi dengan pelajar-pelajar saya sewaktu sesi pembelajaran. Kalau ada nak bertanya, teruskan je, silakan. Okey, kita lihat kepada sesi pengenalan. Okey, untuk tajuk-tajuk ni nanti insya-Allah untuk kelas yang seterusnya kita akan juga mempelajari sungai dan juga tasik utama serta kepentingan. Okey, kepentingan tu maksudnya apakah fungsi utama sungai dan juga tasik yang terdapat di Malaysia. Dan untuk kelas yang akan datang, insya-Allah saya akan cuba menggabungkan dua tajuk daripada bab yang ke-7 dan juga bab yang ke-10. Yang itu nanti saya akan ceritakan pada sesi kelas yang berikutnya lah. Okey, insya-Allah sebab biasanya kelas kita pada setiap hari Khamis ni akan berlanjutan lebih daripada 1 jam kan. Okey, jadi saya minta kerjasama dan juga daripada anda semualah. Kita akan macam biasalah, kita akan drag lebih daripada 1 jam. Harap-harap tak boring lah kelas saya ni. Okey, insya-Allah kita tengok kepada permulaan untuk tajuk ni. Okey, sebelum kita mulakan saya nak tanya, masing-masing ni saya percaya semua dah pernah pergi sekurang-kurangnya ke 3 peringkat bentuk muka bumi aliran sungai ni. Sama ada mungkin pernah pergi ke peringkat hulu sungai, mungkin pernah pergi ke kawasan tengah sungai dan juga hilir sungai. Okey, jadi pengenalan untuk tajuk sebelum kita masuk ni ialah kita akan melihat peringkat hulu sungai. Okey, kita lihat kepada pengenalan dahulu. Malaysia mempunyai banyak cawangan sungai. Apa maksud cawangan tu? Okey, cawangan ni merujuk kepada aliran sungai yang kita dapat lihat di peringkat hilir sungai di kawasan. Kebiasaannya kita akan kena pasti kawasan hilir ni terletak di kawasan muara dan juga kuala. Okey, sebelum di kawasan kuala dan juga muara, kawasan jeram, kita akan bermula. Sungai ini akan bermula di kawasan tanah tinggi. Okey, bermula di kawasan tanah tinggi di kebanyakan kawasan dalam kategori yang bentuk muka bumi kita belajar sebelum ni iaitu bentuk tanah tinggi. Okey, bentuk muka bumi tanah tinggi. Kita lihat di sini, sungai terbentuk kerana Malaysia menerima hujan tahunan yang tinggi. Okey, siapa masih lagi ingat iklim khatulistiwa seperti yang kita dah belajar sebelum ni? Okey, Malaysia menerima taburan hujan melebihi berapa ribu? Siapa ingat? Siapa nak cuba respon? Biasanya Farah Syarana suka respon ni. Farah ada bersama kita tak hari ni, Farah? Ada. Ya, Farah ingat tak berapakah taburan hujan di Malaysia? Tak ingat. Tak ingat? Okey, saya ingatkan kembali di bawah tajuk yang sebelum ni. Okey, taburan hujan di Malaysia adalah melebihi 2,600 mm. Okey, di situ kita dapat lihat perbezaan antara ciri iklim dan juga cuaca berbanding negara Malaysia berbanding dengan negara-negara di tempat yang lain. Okey, jadi di Malaysia khususnya iaitu negara kita yang terletak di garisan khatulistiwa. Walaupun kita terletak pada garisan khatulistiwa, kita ini berada dalam zon panas jangan terkejut pula. Sebenarnya dalam zon iklim kita di Malaysia terdiri di kawasan zon iklim panas. Walau bagaimanapun kita menerima hujan tahunan yang tinggi dan juga tidak sekata. Maksudnya tu ada hari dia hujan, ada waktu dia tak hujan. Dan kita juga pernah menerima seperti yang kita dah belajar dalam tajuk bab yang ketiga tempoh hari, pengaruh cuaca dan iklim. Kita juga pernah menerima fenomena El Nino dan juga La Nina. Yang mana iklim kita di Malaysia ada masanya kita menerima musim kemarau dan ada masanya kita menerima musim tengkujuh. Okay, jadi disebab itulah dia boleh katakan
Malaysia ni menerima hujan tahunan yang tinggi. Seperti contoh di kawasan negeri-negeri pantai timur, biasanya akan berlaku musim tengkujuh di peringkat bulan Oktober sehingga bulan Disember. Okey. Hujan yang turun di kawasan hulu membentuk anak-anak sungai. Kawasan hulu ni merujuk kepada kawasan pedalaman. Okey, saya nak kaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu. Pedalaman dan pendalaman. Siapa boleh jelaskan apa beza kedua-duanya? Siapa nak cuba? Nak cuba respon. Apa beza pedalaman dan juga pendalaman? Pendalaman ni Ya. Pendalaman merujuk kepada proses mendalamkan sesuatu tempat. Okey, mendalamkan sungai contohnya. Pedalaman merujuk kepada kawasan yang berada di kawasan hulu. Okey, betul. Betul Izzuddin, bagus. Okey, sepertinya kawasan kampung. Okey, di sini saya nak kaitkan balik. Maksud di sini kawasan hulu tu merujuk kepada punca sungai ini bermula di kawasan kampung-kampung. Okey, boleh faham punca sungai ini wujud terjadinya di kawasan hulu, iaitu di kawasan kampung-kampung, yang mana dia kata membentuk anak-anak sungai dan kian melebar apabila sampai ke bahagian hilir sungai. Okey, di kawasan hulu sungai ni kebiasaannya sungai kita berbentuk sempit, laluan dia sempit, sehinggalah akhirnya dia berakhir ke kawasan hilir sungai, yang mana sungai ini akan membentuk lebih lebar. Okay, kenapa? Sebab dia dah terpaksa menampung sejumlah air yang begitu banyak, begitu besar dalam dari segi kuantiti dia, yang mana sungai air itu dibawa daripada peringkat hulu sungai. Okey, setakat ni ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Tak ada Iman faham Iman Okey, baik. Okey, kita lihat kepada khusus subtopik kita, apa yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu 7.1, pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Baik, kita akan lihat kepada apa yang akan kita ketahui dalam tajuk yang ini. Okey, terdapat 3 peringkat. Okey, dah dinyatakan di sini terdapat 3 peringkat aliran sungai, iaitu peringkat hulu, saya ulang balik peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Yang mana, okey, dia kata kebanyakan sungai berpunca dari kawasan tanah tinggi. Ya, aliran sungai akan berakhir apabila ia menghampiri muara sungai. Yang mana muara sungai ni merujuk kepada pertembungan permukaan kuala, iaitu sungai, air tawar dan juga di kawasan laut, iaitu air masin. Kebanyakannya kawasan muara sungai ni nanti saya akan bawa. Okay, insyaAllah kita akan pergi berjalan-jalan. Hari ini menggunakan Google Earth, kita akan lihat bentuk ciri fizikal sesuatu lokasi itu daripada pandangan satelit. Okey, untuk itu kalau ada soalan terus tanya ya. Okey, kita lihat dahulu peringkat-peringkat aliran sungai. Seperti yang anda semua dah tengok dekat dalam permulaan sesi video tadi. Okey, sungai ni tadi bermula di kawasan hulu. Ini maksud dia di kawasan hulu. Ada 3 peringkat di sini, dipecahkan kepada 3. Bermula di kawasan hulu ataupun kawasan pedalaman. Yang mana kalau kita dapat lihat secara fizikal dia di sini, melalui paparan yang awak semua dapat lihat. Okey, sungai ini semuanya berbentuk sempit, betul tak? Okey, yang mana dia terpaksa melalui laluan-laluan permukaan bumi yang sempit. Akhirnya tiba di kawasan peringkat tengah. Okey, tiba di kawasan peringkat tengah yang kedua dan dia akan berakhir di peringkat hilir. Okey, jadi di ketiga-tiga peringkat sungai ini kita akan dapat lihat beberapa ciri utama dia. Okey, dia ada beza dia. Ya, Amir Haziz Zakwan tanya, muara sungai ada kena-mengena dengan muara? Ya, betul. Muara sungai dan juga kuala tu lokasi yang sama. Okay, kuala dan juga muara ni kita guna istilah yang sama. Sebab itu kita lihat kenapa nama Kuala Lumpur, sejarah nama Kuala Lumpur itu mendapat nama Kuala Lumpur. Kita mungkin mengandaikan satu ketika dahulu Kuala Lumpur ni adalah merupakan satu kawasan lembangan sungai yang begitu besar.
Sebab itu kita pun sedia maklum di Kuala Lumpur ada pertembungan dua sungai utama, iaitu sungai apa saya tak ingat. Satu tu Sungai Gombak dan juga sungai apa yang mana perjumpaannya terletak di kawasan Masjid Jamek Kuala Lumpur. Itu adalah antara pertembungan antara dua sungai utama yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan pelajari nanti. Boleh faham ya Haziq? Kalau ada soalan teruskan bertanya je, tak ada masalah. Kita lihat kepada peringkat hulu. Peringkat hulu biasanya terletak di kawasan tanah tinggi. Kenapa? Di sini aliran sungainya adalah deras dan juga laju. Nanti saya akan bawa awak untuk lihat bagaimana contoh rupa bentuk muka bumi di kawasan peringkat hulu ni. Antaranya kita akan lihat beberapa bentuk kawasan air terjun, kawasan jeram dan juga kawasan di peringkat hilir sungai nanti insyaAllah. Di sini saya jelaskan dahulu. Kenapa aliran sungainya deras dan juga laju? Kerana faktor ketinggian dan juga kecuraman cerun. Seperti mana kita lihatlah bagaimana kalau kita ada masa nanti kan, kalau kita tengok petang ni ataupun mungkin hari-hari yang berikutnya, kita boleh lihat pada hari hujan. Kita ambil analogi contohnya begini. Jatuhan air hujan ke atas atap kita, atap rumah tu akan melalui lapisan-lapisan atap. Jadi apa yang akan dapat kita lihat di situ? Air semuanya akan terkumpul di dalam lurah lurah bumbung tu. Akhirnya dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk jatuhan air yang begitu laju. Sebab apa? Keluasan dia sempit. Berbeza kalau kita tengok air hujan tu dah jatuh mungkin ke atas tanah dan sebagainya. Jadi dia akan saya nak kaitkan apabila nak tunjuk dari segi fizikal sebenarnya, bila air hujan tu dah duduk dekat dalam keadaan yang luas, yang lebar, bukan dalam keadaan di kawasan yang bercerun dan juga tinggi ni, airnya lebih tenang. Kita akan tengok nanti kemudian. Di peringkat ini juga dia dikenali sebagai peringkat muda. Macam orang lah, ada muda iaitu peringkat kanak-kanak, kemudian peringkat remaja dan akhirnya peringkat dewasa ataupun peringkat tua. Bentuk muka bumi sungai terbentuk di peringkat ini antaranya kena ingat. Ini adalah merupakan ciri-ciri fizikal dia. Ciri-ciri bentuk muka bumi di peringkat hulu, iaitu adanya air terjun. Kemudian kita boleh lihat bagaimana rupa bentuk lubang periuk. Lubang periuk, bukan periuk api, jangan tambah-tambah. Kemudian kita ada jeram dan ciri bentuk laluan air dia adalah berbentuk V. Sebab itu aliran air dia laju. Kerana bentuk muka bumi berbentuk V ni lebih kepada di kawasan yang sempit, iaitu di kawasan tanah tinggi. Kita lihat sebagai contoh. Siapa pernah pergi ke air terjun? Ada tak siapa-siapa yang boleh kongsikan pengalaman dia yang pergi ke air terjun? Siapa nak kongsikan pengalaman? Air dia Biasanya sejuk. ni orang-orang Air dia sejuk. Farah nak pernah pergi ke tak? Air dia sejuk. Kenapa? Sebab dia mengalir je, dia tak berhenti. Sebab dia dekat Dia tak berhenti. Sebab ya. Sebenarnya di peringkat inilah air ini permulaan. Kenapa dia sejuk? Saya faham tadi mungkin Iman Najwa dan juga Farhana kata sejuk kan. Kenapa? Sebab kebiasaannya adalah disebabkan oleh faktor geologi. Faktor, ya betul Muhammad, bagus. Kerana faktor air itu daripada gunung. Air itu melalui batu-batuan yang kita sedia maklum sebenarnya sifat batu ni adalah sejuk. Sebab itu kita tengok kalau contoh seperti mana kita tengok batuan lantai, permukaan lantai yang kita guna kat rumah, marble tu. Biasanya bila kita pijak dia sejuk kan, sebab sifat batu itu adalah sejuk. Jadi batu air yang bertakun dekat kawasan pergunungan ataupun kawasan air terjun ni, dia akan beradaptasi dengan suhu dan juga faktor cuaca di kawasan sekeliling dia. Seperti yang kita dah belajar, kita dah sedia maklum, kebiasaannya kawasan hulu ni suhu dia macam mana? Suhunya adalah lebih rendah berbanding kawasan bandar. Kita dah faham kan? Kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita tahulah kenapa faktor suhu air itu menjadi
sejuk. Okey, macam contoh tadi saya nak respon. Okey, Najmi kata dia tak pernah pergi. Mungkin Najmi sebab Najmi orang Port Dickson kan. Orang Port Dickson dia lahir-lahir je terus nampak pantai kan. Dia tak pernah mungkin tak pernah sampai ke kawasan air terjun. Nanti kalau ada rombongan ke, kalau ada lawatan ke, mungkin lepas PKP ni insya-Allah kita dah boleh pergi berjalan-jalan, ambil peluang untuk pergi ke lokasi-lokasi air terjun ni. Ni antara yang kedua dia. Ni merupakan lokasi kawasan jeram. Kawasan jeram ni banyak juga antara kawasan-kawasan dia. Ya betul Najmi, boleh tengok dekat dalam TV. Dan antaranya kita akan lihat nanti lokasi jeram yang menjadi tumpuan yang mana saya akan kaitkan dalam topik yang berikutnya, iaitu kepentingan jeram ni. Jeram, walaupun kita lihat jeram ni macam ni, tapi ada fungsi dan peranan dia. Kita takkan terkecuali mengambil manfaat fungsi-fungsi kepada ciri-ciri fizikal yang terdapat di peringkat aliran sungai ini. Okey. Baik, kita lihat kepada peringkat tengah sungai. Okey, di peringkat tengah sungai, sebelum kita pergi kepada peringkat tengah, izinkan saya nak share video. Okey, baik, kita lihat kepada video bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai. Okey, baik, sekejap ya. Siapa yang pernah pergi ke Latar Kinjang di Cenderam Perak? Ini saya kongsikan video. Cuma video ni dia adalah footage daripada pandangan drone. Jadi owner asal dia tak masukkan bunyi. Jadi memberikan peluang lah sambil-sambil kita dapat menikmati pemandangan. Inilah merupakan gambaran rupa bentuk fizikal peringkat hulu sungai, yang mana untuk pengetahuan semua, Latar Kinjang di Cenderam Perak ini adalah merupakan air terjun, kalau tak silap saya merupakan air terjun yang tertinggi di. Awak jangan kata, cikgu itu bukan Niagara ke? Bukan Niagara Fall ke? Betul, Niagara tu kita peringkat dunia. Ini di peringkat. Untuk makluman semua, pemandangan air terjun Latar Kinjang ni, kalau siapa yang pernah melalui lebuh raya utara selatan daripada arah Tapah menuju ke Gopeng, daripada Kampar ke Gopeng tu, awak boleh lihat air terjun ni dari kawasan yang begitu jauh. Daripada kawasan lebuh raya tu awak boleh nampak pemandangan ni begitu cantik. Okey, inilah yang merujukkan kepada bentuk muka bumi peringkat hulu tadi yang kita katakan sebagai air terjun yang bermula di kawasan tanah tinggi. Antara beberapa perkara yang perlu awak ambil maklum apabila pergi ke kawasan air terjun ni, dari satu segi kita akan dapat lihat air terjun ni menarik, mandi, berekreasi, dan ada masanya kita mungkin terlepas pandang. Okey, jadi saya nak kongsikan sedikit selingan, iaitu bagaimana bahayanya sekiranya anda tidak mengambil maklum persekitaran yang berlaku. Okey, kita tengok berdasarkan video yang saya kongsikan ini. Okey, ini dinamakan sebagai kepala air. Okey, kepala air yang berlaku secara tiba-tiba. Dia tak ada bagi salam, dia tak ada Assalamualaikum, tumpang lalu, tak ada. Okey, tahu-tahu je benda ni sampai. Yang mana patut berlaku perkara demikian tanpa di luar pengetahuan. Dan sedang kita seronok mandi. Boleh tengok melalui caption kat bawah tu. Apabila disebut kepala air, sebenarnya kepala air ini boleh dilihat dengan mata kasar lebih awal. Yang mana sekiranya di hulu itu hujan dan air naik ke tebing, jadi sampah-sampah akan dibawa oleh arus terlebih awal. Jadi apabila kita nampak, kalau kita di dalam sungai ataupun di tebing sungai nampak sampah yang dibawa oleh arus tu, sampah, daun-daun kering dan kayu-kayu yang hanyut dibawa ataupun dia datang dengan deras, menunjukkan di hulu tu adalah telah mengalami hujan yang lebat. Berlakunya kepala air apabila ada
sekatan oleh kayu balak ataupun ranting-ranting yang menyekat laluan air pada batu-batu, dan air itu berkumpul makin lama makin naik, dia makin besar, dan sekali dia terlepas, itulah yang dinamakan kepala air. Yang ketiga adalah bunyi air boleh juga didengar, sebab kita di dalam air itu kita boleh mendengar air daripada hulu tu menderu yang begitu deras, bunyinya amat kencang, dan kita boleh perhatikan bahawa itulah juga menandakan air, kepala air itu turun ke bawah dan akan melanggar kita kalau kita masih berada di dalam sungai. Jangan. Kita pergi lah jauh. Ibu bapa harus mengawasi. Nombor satu, ibu bapa harus mengawasi anak-anak di mana mereka berada, sama ada di tebing sungai ataupun di dalam sungai. Nombor satu. Yang kedua, ibu bapa harus juga memantau keadaan sekitar, sekeliling, sama ada kawasan tu lapang ataupun berbahaya dengan pokok ataupun ranting yang kering. Takut dia jatuh apabila berlaku hujan lebat. Dia akan sekah ataupun tumbang, akan mengenai keluarga kita juga dan anak-anak kita. Begitu juga dengan keadaan cuaca. Cuaca harus juga dilihat, keadaan sekitar, sama ada dia mendung, redup ke, mendung sebab nak hujan ke, harus diberi perhatian lah. Dan keselamatan keluarga harus diutamakan. Jadi begitu deras. Okey, Ahmad Daniel kata nasib baik mandi kat ampang je. Ya, mandi kat ampang, jangan empangan Ampang dan empangan ni jangan tertukar, dua lokasi yang berbeza. Okey, kita balik kepada sesi pembelajaran kita. Sebelum tu saya nak tanya, dah jelas bagaimana bentuk rupa bentuk fizikal di kawasan peringkat hulu, tu baru di kawasan air terjun. Okey, dah boleh jelas Okey, kita lihat kepada peringkat tengah. Okey, baik. Okey, peringkat tengah sungai. Okey, peringkat ini biasanya berliku-liku. Bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat ini biasanya terdapat di kawasan susuh bukit berpancar. Dalam bahasa Melayu, awak belajar hidup ini penuh pancar. Siapa nak respon? Pancendra. Pancaroba. Hidup ini penuh dengan pancaroba. Apa maksud pancaroba tu? Maksud pancaroba tu penuh dengan liku-liku lah. Maksudnya penuh dengan kesusahan. Nak dapat capai sesuatu benda tu perlu melibatkan usaha-usaha yang bukan secara senang lah. Itu maksud hidup penuh dengan pancaroba. Kita kaitkan balik dengan istilah penggunaan pancaroba tu, dikaitkan dengan bentuk muka bumi tadi. Kawasan susuh bukit berpancar. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan susuh bukit berpancar. Kemudian di kawasan peringkat tengah ini juga kita akan lihat likuan sungai dan juga bentuk ciri fizikal sungai itu dah menjadi berbentuk U. Di sini sungai ini dah melalui peringkat dewasa. Saya terpaksa cepatkan sebab kita nak cuba habiskan untuk tajuk yang ini. Di sini saya nak tunjukkan kepada anda semua rupa bentuk fizikal likuan sungai. Likuan sungai ni memang wujud. Saya nak bawa awak sebentar untuk menggunakan Google Earth. Boleh nampak tak semua? Sekarang ni kita cuba. Dah bersedia semua? Pasangkan tali pinggang keledar anda. Kita nak terbang ke mana? Cuba bagi satu lokasi sungai yang kita nak pergi. Kita dah belajar dalam tajuk Sungai Rajang. Sungai Rajang. Baik. Sungai Rajang terletak di mana? Sarawak.
terbang. Okey. Sebentar lagi kita akan mendarat di Sungai Rajang. Okey. Sungai Rajang terletak di negeri Sarawak. Okey, jadi ini adalah gambaran secara atas satelit. Yang mana? Okey, ini daripada permukaan satelit, daripada pancaran satelit, permukaan angkasa, kita dapat lihat beginilah bentuk muka bumi fizikal yang sebenar, yang mana kita kata berlakunya likuan sungai. Kita dapat lihat sungai ini berliku-liku ni membelok-belok lah. Boleh nampak semua? Jelas ataupun tak nampak? Jelas. Okey, kita zoom lagi dekat. Nampak begitu banyak. Okey, begitu banyak kawasan pertempatan yang kita akan pelajari dalam tajubah yang ke-8 nanti. Okey, kawasan pertempatan yang dibina di sepanjang sungai ini. Sebab tu nanti kita akan kaitkan apakah kepentingan sungai, terutamanya sungai di negeri Sarawak dan Sabah. Dia adalah merupakan sistem pengangkutan utama. Okey, merupakan sistem pengangkutan utama. Kalau awak lihat di sini, kebanyakan pertempatan bandar dan juga kawasan-kawasan rumah semuanya dibina di kawasan tepi sungai. Kenapa? Okey, Farashana respon, dia kata air itu bukan berlumpur ke? Ya, betul. Memang ini adalah sifat fizikal semula jadi air sungai. Dia tak macam sungai dekat Amazon. Dia tak macam sungai dekat luar negara. Kadang-kadang ada sungai dekat luar negara, kita boleh tengok air dia jernih. Kalau dekat Amazon, air dia warna lain pula, warna hitam. Sebab faktor kerana air dia tu adalah dah bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi dia menghasilkan warna yang terhasil daripada pokok-pokok. Okey, seperti mana yang di sini. Kita dapat lihat tadi Farhana kata ada beza, air dia warna lumpur kan. Di sini dia dah berbeza. Nampak tak? Warna dia dah jadi sedikit kehijau-hijauan. Apa yang kita nak kaitkan? Siapa tahu sungai di Sarawak ni terkenal dengan apa? Siapa nak respon? Sungai di Sarawak terkenal dengan buaya. Betul, Najmi tanya, ada buaya ke? Ya, ni lumut ni. Sungainya ni dah berubah warna. Sebab tu dia diberikan jolokan dengan nama bujang senang. Bujang senang ni maksudnya buaya tu lah. Bersenang-lenang, bersantai-santai. Kita cuba zoom. Kot-kot nampak seekor lah. Nampak tak? Melalui Google Satellite ni lah, kita dapat dengar beberapa komen daripada YouTube. Ada orang, dia zoom gambar ni, tiba-tiba ternampak apa? Ternampak dinosaur. Kemudian ternampak apa? Ternampak raksasa, ternampak macam contoh naga long nest dinosaur long nest dekat luar negara. Macam ni lah sebenarnya. Dia tak ada kerja dia nak buat kan, dia zoom satu-satu. Tengok. Kita berkesempatan zoom. Rupanya ada kapal tengah lalu. Ini biasanya tongkang lah. Okay, sedang lalu ni. Okay. Proses ni siapa nak jelaskan? Ni proses apa ni? Ini saya namakan sebagai proses mudik ke hulu. Okay, perbuatan dia melakukan perbuatan bertentangan daripada peringkat hilir sungai pergi ke hulu sungai. Kita namakan dia sebagai mudik ke hulu. Okey. Tu dalam bahasa Melayu awak pelajari tu. Okey, kita tengok zoom. Ni banyak kawasan lumpur-lumpur kat tepi ni. Ada tak buaya? Tak ada kan. Tak jumpa pula buaya ni, ada tak? Kalau siapa nampak jumpa bagi tahu. Kita tengok. Tak ada pula yang bersantai hari ni kan. Tak apalah. Nanti insyaAllah, nanti kalau siapa yang ada jumpa, bagi tahu ni ada kemungkinan ada ni. Mungkin tengah bersantai dekat dalam air kan. Waktu panas, waktu siang hari. Okey. Nanti kalau siapa yang ada Google Earth ni boleh buat pencarian lah. Okay, saya teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Okey, sekarang ni paparan kita dah di mana? Saya dah silap buka belah ni. Adakah di Google Meet kita kan? Minta tolong respon sekejap sebab saya dah tertekan yang ni, ni satu ni. Dia masih tunjuk likuan. Nampak likuan sungai? Oh, ya. Okey, kita teruskan. Nampak pertukaran ni?
Okey, nanti ada beberapa video nanti kita akan tengok. Okey, jelas boleh nampak. Inilah yang dimaksudkan dengan susuh bukit berpancar. Yang hidup penuh pancaroba tadi ni. Kawasan ni dinamakan sebagai susuh bukit berpancar. Likuan-likuan sungai terjadi di sini. Nah, ini adalah gambaran contoh daripada luar negara Cikgu, Malaysia ni, ya, saya. Silakan. cikgu masih lagi tengah present. Kita lari dengan Cikgu present, tengah present lagi sekarang ni. tengah present. Alamak. Dia tengah jadi macam mana tu? Gambar terbalik. Gambar tu jadi terbalik. Allah Rabbi. Ni sebab tu saya tak suka nak buka banyak-banyak sangat aplikasi. Macam mana saya nak matikan ni. Okay, saya tutup dulu Google Earth ni. Dia dah jadi terbalik. Saya nampak terbalik tulisan nampak terbalik ke? Boleh tolong respon? Saya dah cek. Okey, dah. Dah okey, boleh dah? Dah tak ada. Okey, Alhamdulillah. Itu kesilapan teknikal tu. Okey, terima kasih atas respon nasib baik awal. Okey, jadi di sini kita boleh lihat inilah kawasan susuh bukit berpancar. Boleh faham ni tapi jangan tanya pula ni lokasi ni bukan di Malaysia. Di luar negara. Sebab ini juga merupakan kawasan ngarai. Okey. Kalau awak pelajari, kita ada juga kawasan ngarai. Ngarai-ngarai ni merujuk kepada kawasan tebing tinggi. Ni kawasan ngarai lah ni. Tapi dekat Malaysia ni alhamdulillah kita tak jumpa kat situ. Dia kata dia nampak macam pelangi, betul. Okey. Okey, kita lihat pula peringkat hilir. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada peringkat hilir, saya nak kongsikan kembali kepada sedikit video. Okay, saya nak bawa anda berjalan-jalan pergi ke kawasan Jeram pula. Okay. Kita tengok kawasan Jeram. Bagaimana rupa bentuk muka bumi di kawasan Jeram. Okey, kita tengok. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. Kita dah lihat video di sebahagian peringkat yang tadi saya nak respon. Apa ni, peringkat hilir sungai ke, peringkat tengah sungai ke, peringkat hulu sungai? Siapa nak respon? Hilir. Okey, Amir. Haziq kata lagging ya, betul, dia peringkat hulu. Dia agak lagging ni, memang video ni sendiri pun agak lagging bukan silap bunyi tadi. Okey, kita lihat kepada peringkat hilir, iaitu peringkat yang terakhir. Okey, sungainya bergerak perlahan kerana bentuk muka bumi yang bertanah pamah. Siapa ingat lagi bentuk muka bumi tanah pamah?
merujuk kepada lokasi bentuk muka buminya yang kurang daripada 180 meter daripada aras laut. Okey, sungainya sudah mula menjadi semakin lebar dan dasarnya berbentuk U. Okey, kalau tadi peringkat hulu lurah dia berbentuk V. Bila sampai di peringkat tengah sungai, dia dah jadi berbentuk U. Tapi bila dah sampai peringkat hilir, berbentuk U tu berada di tengah, di dalam, di dasar sungai. Okey, kenapa? Sebab di peringkat tepi tebing sungai tu dia dah jadi mendatar. Kenapa dah jadi mendatar? Kerana limpahan air sungai berlaku pada waktu berlakunya banjir. Okey, sebab aliran air daripada, seperti mana video yang saya tunjukkan pada yang kedua tadi, yang awak boleh lihat bagaimana berlakunya kepala air. Siapa dapat lihat tadi kan? Apa yang berlaku bila berlakunya kepala air tadi? Begitu banyak hasil-hasil reputan pokok balak, kayu-kayuan, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang mati yang reput dibawa dia daripada peringkat hulu sungai dan akhirnya termendap di kawasan hilir sungai. Itu menyebabkan kawasan hilir sungai akhirnya dia akan menjadi semakin melebar. Sebab apa? Terlalu banyak mendapan yang terdapat di kawasan peringkat hilir sungai tadi. Okay, kita lihat di sini dia kata pemendapan bahan berlaku. Bentuk muka bumi yang terdapat yang boleh kita akan lihat nanti iaitu tertambak. Kemudian kita akan lihat bagaimana proses berlakunya tasik ladam serta delta. Okay, di peringkat ini juga dikenali juga peringkat tua. Okay, yang ini saya nak skip dulu. Okay, kita lihat dulu bagaimana bentuk berlakunya likuan terpanggal dan terhasilnya tasik ladam. Okey, bagaimana tasik ladam terjadi? Aliran sungai menyebabkan berlakunya proses pemendapan. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana proses video secara simulasi daripada likuan sungai ni tadi, seperti yang kita dapat lihat dalam Google Earth yang kita naik kapal terbang tadi bersama-sama tadi. Okey, daripada pandangan atas, asalnya sungai itu berliku-liku begini. Akhirnya akibat kita lihat di sini kawasan yang lembut. Ini kawasan yang lembut ni. Okey, kawasan yang lembut disebabkan oleh apa? Kawasan yang lembut ni disebabkan oleh hentaman sungai. Hentaman aliran air daripada sungai yang mana dia kata akan dihakis. Dia mengakis. Proses ini memakan masa bertahun-tahun. Dia bukan kata petang ni, pagi ni lalu petang tu dah berubah jadi tasik ladam, tidak. Okay, proses ini makan masa bertahun-tahun. Ada ketikanya memakan masa berbelas-belas tahun. Barulah bentuk muka bumi tasik ladam ini berubah. Okay, kita akan lihat yang seterusnya. Okay, ini dah merujuk kepada kawasan sungai yang mengalami hakisan yang mana akhirnya dia akan bercantum dan sungai mengalir secara lurus. Akibat daripada tekanan air yang begitu kuat, okay, likuan sungai ni dia tak sempat nak mengelak dah. Air ni dah jadi, terjahan air ni dah jadi semakin laju. Okay, kita tengok di sini, terjahan air ni makin laju, menyebabkan dia jadi terputus di kawasan ni. Mengakibatkan semua mendapan yang dibawa daripada peringkat hulu sungai tadi, contohnya macam kayu balak, macam contoh tanah-tanah yang diangkut daripada peringkat hulu, dia akan termendap. Okay, nampak tak di sini? Dia akan berlaku pemendapan di sepanjang tepi sungai ni. Dia berlaku pemendapan di sepanjang tepi sungai ni. Mengakibatkan terputusnya likuan sungai tu. Sungai tadi tu yang sepatutnya dia corner di sini ni, dia pusing di sini, akhirnya terputus. Yang mana saya kata tadi, benda ni berlaku dalam tempoh yang lama. Okey, akhirnya bahagian yang tertinggal ini dinamakan sebagai tasik ladam. Kenapa? Sebab rupa bentuk fizikal ni seperti bentuk ladam kuda. Okay, bagaimana awak tengok equestrian kan ni, kita tengok sukan equestrian tu, bila dia nak main sukan berkuda tu, awak tengok tapak kaki dia macam mana. Okey, dia pasang ladam di situ, dia pasang besi. Apa tujuan? Satu, untuk dapatkan hentakan, untuk dapatkan bunyi, dan juga untuk dapatkan kuda tu lebih bergaya. Ada fungsi dia. Okey, dipaku pada kuku tapak kuda tu. Okey, inilah bentuk dia.
seperti bentuk ladam kuda. Sebab tu kita ambil nama tasik ladam. Okey, baik. Ni adalah rupa bentuk fizikal sebenar dia. Bagaimana terdapat berlakunya tasik ladam yang wujud secara yang betul. Okey, kalau anda rajin, anda boleh gunakan Google Earth tu. Cuba buat carian. Nanti cuba buat carian. Cuba screenshot salah satu lokasi tasik ladam yang anda jumpa. Kemudian awak nyatakan lokasi dia. Mungkin awak jumpa benda ni dekat Delta Rajang ke, mungkin jumpa dekat Delta Kinabatangan ke dan sebagainya. Okey, kita lihat antara ciri bentuk muka bumi lain yang kita boleh lihat di kawasan hilir sungai, iaitu delta. Okey, baik. Delta terbentuk hasil daripada pemendapan bahan secara terusan. Maksud saya tadi, semua reputan-reputan kayu balak, sumber tanah, binatang yang mati diangkut daripada peringkat hulu sungai termendap di kawasan hulu, ataupun tadi yang Aziz kata muara ataupun kuala, termendap di kawasan kuala. Akhirnya kawasan itu berlaku timbunan objek tanah yang baru. Objek tanah yang baru membentuk bentuk fizikal bumi yang baru. Nanti kita akan lihat bahan yang diangkut sungai akan dimendapkan di kawasan ini. Lama kelamaan dia akan menjadi keras dan membentuk dataran yang kita panggil sebagai dataran. Bukan dataran Senawang Dataran Senawang tak ada kena-mengena Okey, tapi maksud dataran tu adalah merujuk kepada satu kawasan yang luas. Itu maksud dataran sebenarnya. Okey. Dataran dalam konteks geografi merujuk kepada kawasan yang subur. Kawasan yang subur. Dan juga sesuai untuk dibina kawasan pertempatan dan juga pertanian. Seperti mana yang awak dah belajar dalam saya andaikan awak dah belajar benda ni dalam mata pelajaran sejarah sebelum ni. Okey, pertempatan awal tamadun manusia bermula di kawasan lembangan sungai. Apa maksud lembangan sungai? Lembangan sungai merujuk kepada kawasan muara, kawasan delta. Kena tahu kenapa? Sebab lokasi ini adalah sangat-sangat subur. Sebab itu kegiatan pertanian dapat dijalankan di kawasan ini. Kenapa jadi subur? Sebab semua sumber-sumber organik yang dibawa daripada peringkat hulu tadi, pokok-pokok reput, binatang mati, bawa daripada tadi, dia termendap dan menghasilkan bentuk tanah yang begitu subur. Okey, kita lihat di sini. Pembentukan delta, yang mana bahan-bahan sedimen, seperti mana awak tengok pada permulaan video intro masa kita mulakan kelas tadi. Dia tunjuk bagaimana pembentukan delta ini berlaku. Ini lebih kurang je dia punya gambaran. Okey, bahan-bahan sedimen. Apa dia sedimen? Sedimen ni merujuk kepada semua bahan-bahan organik. Semua bahan-bahan organik yang dihanyutkan daripada peringkat hulu tadi, saya ulang balik, yang diangkut daripada peringkat hulu ke hilir sungai. Ya betul. Okey, saya respon kepada Farah Syahana kata rupa macam akar. Betul, sebab itu kita namakan sungai ini seperti dia berbentuk rantaian jejaring ataupun berbentuk reranting. Kita tengok sini macam bentuk ranting pokok, betul kan? Okay, jadi kawasan-kawasan tanah yang dah terbentuk ni, ini adalah merupakan kawasan tanah yang begitu subur. Akhirnya pada satu masa, apabila tadi kita lihat dia kata dataran itu menjadi keras, akhirnya penduduk dapat membina pertempatan dan dapat menjalankan pelbagai kegiatan di sini. Okey, sebenarnya saya nak tunjuk beberapa lokasi, tapi rasanya mungkin masa tidak mengizinkan menggunakan Google Earth tadi. Okey, cuma saya nak tunjuk secara fizikalnya. Inilah merupakan bentuk delta. Okey, kalau anda dapat lihat macam contoh ni, awak tengok pada cursor yang saya tunjuk. Okey, ini sebenarnya dulu semuanya adalah tanah. Tanah yang mana? Tanah yang ini. Okey, merujuk kepada kawasan tanah yang ini. Akhirnya disebabkan oleh faktor suburnya tanah di kawasan delta, disebabkan oleh banjir dan sebagainya, dihanyutkan benih-benih pokok daripada peringkat sekitar kawasan hilir sungai. Akhirnya dia tumbuh kawasan tanaman baru.
Ni, ini sikit masa lagi, insya-Allah lah, saya tak jamin. Sebab benda ni adalah kerja Allah kan. Allah nak suburkan kawasan tu, suburlah. Okey, jadi maksudnya di sini saya mengandaikan ada kemungkinan kawasan ini nanti, di kawasan delta ini akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sebegini. Dia akan jadi menghijau dan akhirnya daratan kita akan menjadi semakin besar. Okey, jelas ya, boleh faham di situ? Okey, kita lihat pula bagaimana rupa bentuk tertambak. Okey, yang tertambak ni dia tak dapat nak tunjuk. Kejap ya, kita tengok. Ada tak? Okey, nanti kita tengok. Ini rupa bentuk pandangan secara dalam. Okey, dia tak dapat nak tunjuk gambaran yang sebenar. Sebab tertambak ni terhasil akibat daripada daripada mendapan sungai yang terbawa keluar. Dia terkeluar daripada laluan sungai akibat banjir dan juga arus perolakan yang berlaku begitu kuat semasa banjir yang bermula di peringkat hulu sungai tadi. Sungai bawah deras air yang begitu deras tadi pada waktu banjir je. Okey, pada waktu banjir sahaja. Tapi pada waktu dah habis banjir, semua ni akan jadi termendap. Okey, terima kasih Yasmin. Okey, dia dah jadi termendap. Akhirnya bila banjir tadi, air yang berkelodak, yang bergolak-golak dekat dalam dasar permukaan sungai tu nanti, dia akan melempahkan, dia akan memuntahkan dia punya bahan-bahan yang ada dekat dalam dasar sungai. Sebab dia dah tak boleh nak tampung jumlah air, jadi dia memuntahkan. Hasil tu akan menyebabkan permukaan tanah yang sepatutnya berada di dasar sungai, dia akan keluar. Bila? Pada waktu ketika banjir. Ini hanya pada ketika waktu banjir sahaja. Jelas Tetapi pada waktu ketika hari biasa, kalau bukan musim tengkujuh, kebanyakannya semua kawasan muara sungai ni, peringkat hilir sungai ni, aliran air dia dah jadi semakin tenang. Dia dah tak ada keperluan dah nak tolak sebab kawasan ni dah mendatar. Berbeza dengan kawasan peringkat hulu. Sebab apa? Dia nak tolak air tu, arus tu daripada peringkat kawasan tanah tinggi. Akhirnya dia akan sampai di peringkat hilir, air tu dah menjadi semakin tenang. Kita nak ambil balik dengan analogi peringkat tua tadi. Apabila dah sampai ke peringkat tua, kalau kita tengok kepada usia, seseorang tu dia dah jadi semakin perlahan. Dia dah tak ada kudrat. Dia dah tak ada stamina. Kita ambil benda tu sebagai contoh bagaimana proses di peringkat hulu dan hilir sungai tadi. Okey, di peringkat hilir ni peringkat tua, orang dah tak larat dah. Jadi air dia pun dah jadi semakin tenang. Okey, kita lihat sebagai contoh. Okey, ini adalah merupakan salah satu lokasi kawasan pandangan muara sungai yang terdapat di Malaysia. Ini terdapat di Terengganu, di Kuala Dungun, Terengganu. Okey, ada satu scenery sebenarnya saya nak tunjuk. Tapi disebabkan oleh dah tertutupkan Google Earth tadi, saya rasa mungkin kita akan tengok di lain waktu lah. Sebab waktu kita pun sebenarnya dah habis. Saya ada satu lagi sesi, iaitu sesi quizzes. Okey, saya akan cuba habiskan dahulu sesi kita untuk hari ni. Alhamdulillah sebenarnya kita dah pun habis. Okey, kita dah pun habis mempelajari tajuk 7.1. Mungkin break sedikit masa disebabkan oleh permulaan intro tadi kita agak lewat kerana kita menantikan lebih daripada 40 hingga 50 pelajar untuk online dan saya masih tertanya-tanya ke mana lagi lebih kurang 40 orang yang tidak bersama kita pada hari ini. Saya mengandaikan semua masih ingat pada saya lagi jangan lupa pula Cikgu Nas kan. Kan kata sayangkan geografi kan. Tengok Farah semangat saya mengajar Farah dia kan. Okey. Baik, setakat ini alhamdulillah kita dah habis mempelajari tajuk 7.1 iaitu pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Kita dah belajar peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir sungai. Okey, setakat ni ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Ataupun nak kongsi pengalaman. Saya banyak nak berkongsi pengalaman sebenarnya dengan awak ni, tapi disebabkan fahamlah kan Cikgu Nas dia banyak bercakap. Ini kalau saya disebabkan bukan kerana ada
Tadi Cikgu Rosyah ni saya rasa mungkin sampai jam 4 ni kelas saya ni. Okey, tapi tak apalah. Saya teruskan kepada aktiviti seperti mana yang saya dah rangka. Okey, semua sila buka kepada buka kepada quizzes. Okey, kita akan adakan aktiviti quizzes. Okey, sekejap ya. Sementara saya dapatkan link pautan. Okey, seperti yang saya dah ingatkan, sila gunakan sejam pun macam kejap itulah. Kono Okey. Sila gunakan format seperti mana yang saya dah maklumkan. Okey, macam silap pula pautan ni kejap mana pautan ni? Okey, dah betul ke? Okey, siapa yang dah dapat masuk? Cuba. Alright, dia dah dapat jaya masuk Okey, saya akan tutup dulu skrin ni. Kita akan buat perkongsian. Okey, insyaAllah ada 15 soalan. Kita tak akan ambil masa yang lama. Lebih kurang 3.45. Saya minta kebenaran daripada semua Saya minta kebenaran dan juga kebenaran daripada semua pelajar dan juga Cikgu Rosyah. Cikgu Rosyah, nak minta kebenaran untuk lanjutkan sesi pembelajaran. Boleh. Biasanya, minta maaf Cikgu Rosyah sebab saya biasa memang lama dengan pelajar-pelajar ni sebab peluang jumpa seminggu sekali. Jadi nak memanfaatkan masa yang ada tu lah. Okey, kita akan lihat aktiviti kita. Okey. Saya tak nampak paparan tu ni. Okey. Tak nampak Dah. Tadi sekejap nampak. Nampak ya, saya sedang tadi dalam proses nak tukaran tukaran skrin. Okey, Amni nama tak lengkap. Tak apalah, saya anggap saya kenal lah tu Okey, baik. Kita tunggu sampai lebih kurang 50 orang. Siapa yang respon tu? Silakan. Amin. Amin ke? Amin. Okey, silakan Amin. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kenapa tu? Tahu ko. Tak tahu. Alahai. Cuba. Cepat. Hari ni ada sesuatu yang berbeza. Okey, baik. Untuk makluman pada Cikgu Rosyah aktiviti quiz ni saya memang selalu buat dengan pelajar-pelajar saya. Dan sebelum ni untuk makluman pada Cikgu Rosyah, laju dia jawab iaitu saya belanja murid-murid ni dengan hadiah. Tapi hadiah dia ialah berbentuk markah. Okey, cuma beza dia pada hari ni dia sedikit kelainan lah. Saya beza hadiah tu sedikit berbeza. Sebenarnya saya nak cuba tarik minat pelajar ni untuk join aktiviti quiz ni lah. Biasanya lebih 60 hingga 70 orang ni. Tapi hari ni saya tak pasti kenapa kelas ni ramai sangat yang tak hadir hari ni. Nanti saya nak cuba dapatkan respon daripada semua yang tidak hadir hari ni. Saya tak pasti kenapa berlaku macam ni. Okey, cukup 50 orang lebih kurang macam dalam Google Meet. Kita akan mulakan aktiviti quiz kita, boleh Lagi 7 orang. Okay, Amin seorang je tak dapat. Cuba Amin on dengan laptop ke dengan apa tu? Handphone. Semoga hadiah dia mouse sebab mouse saya rosak. Amin, insyaAllah. Amin dah ada dalam kita tengok. Masuk Amin hadir. Dapat Amin? Dah. Okey, macam ni. Saya tak nak mulakan dengan 50 orang. Saya nak respon secara lisan. Kalau kata andaikan ada lagi yang tak dapat join, tolong maklumkan secara lisan. Kalau tidak ada, dalam kiraan 5, saya akan mulakan aktiviti quizzes. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak ada, kita akan mulakan. Okey, tolong respon kalau yang mana tak sempat masuk. Cikgu, saya tak dapat masuk. Okey, cepat. Kita tunggu. Okey, link saya dah bagi dekat dalam Google Meet. Tengok pada ruangan chat. Alhamdulillah dah ada 45 orang. Dua cikgu. Okey, yang belum masuk, tolong respon. Saya belum masuk lagi. Cepat. Okey, terima kasih Farah sebab tolong upkan balik link tu. Sebab ramai sangat dah komen kat atas kan, dah terlepas pandang dah.
Okey, sila pantas kesian Cikgu Rosia tunggu ni. Wah, Cikgu Rosia pun masuk. Terima kasih Cikgu Rosia. Okey, takut nanti Cikgu Rosia yang dapat hadiah nanti. Okey, Cikgu bagi can. Apa nama tak apa. Kalau kata anda kata Cikgu Rosia menang, nanti Cikgu Rosia pilihlah, pick up siapa pemenang pilihan Cikgu Rosia. Cikgu Rosia rasa nak bagi hari ni mungkin pada pelajar yang aktif ke pada siapalah kalau Cikgu Rosia menang lah nanti kan. Okey, boleh saya dapatkan respon? Ada lagi tak yang masih belum dapat masuk? Cuba respon. Dah Secara masuk. lisan kalau tak ada. Okey, saya dah dapat masuk cikgu. Saya tu siapa? Mia, saya dah dapat masuk dah. Mia dah dapat Amin dah dapat masuk Amin? Dah lama cikgu tengah Tak apa. Okey, ada lagi tak yang belum masuk? Kalau tak ada, kita nak mulakan. Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau tak ada respon daripada mana-mana lagi, InsyaAllah kita akan habiskan quizzes. Jangan ambil masa yang begitu lama Okey, sebab nanti kita nak tamatkan sesi pembelajaran. Ada lagi? Siapa tu? Dah masuk dah. Dah masuk dah. Okey, alhamdulillah kita ada 52 penyertaan. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, anda boleh mula menjawab Okey, okey, baik. Tahniah atas pelibatan aktiviti quizzes pada hari ini. Okey, alhamdulillah kita dah ada pemenang dia. Okey, bye-bye Mas. Okey, jangan risau. InsyaAllah ada lagi tu rezeki nanti untuk sesi yang seterusnya nanti. Cikgu Rosia pula tu. Cikgu Rosia kata nasib baik cikgu bagi peluang kat yang lain kan. Kita dapat Cikgu Rosia tu. Okey. InsyaAllah kita akan sesi yang pemenang tu nanti akan PM saya. Okey, nanti minta bagi alamat rumah untuk saya postkan hadiah yang telah saya janjikan untuk sesi quizzes pada hari ini. Okey, baik. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, suka saya nak refleksi balik apa yang kita dah pelajari pada hari ini. Okey, siapa yang nak cuba untuk bagi refleksi apa yang kita dah pelajari pada hari ini? Silakan. Amin nak cuba? Penat tu, panjang sangat ni. Panjang sangat. Ringkaskan je. Hari ni kita dah belajar apa? Secara ringkas je. Secara ringkasnya Ya, secara ringkas saja. Jangan panjang lebar, nanti lambat habis nanti. So hari ni kita dah belajar peringkat tengah sungai dan peringkat hulu sungai. Kemudian tadi cikgu kita ada buat kita naik Google Earth pakai tali pinggang siap-siap untuk kita jalan-jalan tadi pergi tengok sungai-sungai yang ada. Lepas tu kita ada pertandingan kuis tadi. Malam ni saya dapat nombor 5 sekali. Sedihnya. Okey dah tak ada cerita dah. Okey, baik. Terima kasih Amin. Terima kasih atas ulasan yang begitu baik. Okey. Ada yang resign tu, kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey. Alhamdulillah kita dah habis di bawah tajuk 7.1, iaitu kita dah mempelajari ciri pandang darat. Okey, terutamanya pandang darat fizikal terhadap aliran sungai yang terdapat di Malaysia khususnya. Okey, jadi kita dah tahu ada 3 peringkat aliran sungai. Kita dah belajar peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir sungai. Okey, jadi nanti saya nak ialah awak cuba untuk kuasai ciri-ciri bentuk muka bumi ini bersama dengan dia punya gambaran dia. Ini bukan sekadar awak kena ingat saja, awak kena kuasai bentuk dia dari segi
image dia bagaimana dan juga beberapa yang lain lah. Biasa kalau awak ada masa nanti boleh buka pada YouTube, cuba untuk lusuri tajuk-tajuk berkaitan dengan sungai, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tempat-tempat rekreasi perkelahan dan sebagainya. Okey, ada sebarang soalan untuk ditanya sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang nak bertanya, silakan. Tiada? Tara. Tak ada. Okey, insyaAllah saya nak maklumkan terlebih dahulu. Okey, pada sesi kelas kita yang berikutnya, kita akan masuk kepada 7.2 dan juga 7.3. Dan saya minta izin, tajuk pada minggu depan akan jadi lebih panjang. Okey, akan jadi lebih panjang disebabkan oleh kita akan gabungkan tajuk bab 7 dan juga tajuk bab yang ke-10 serentak. Sebab melalui penjajaran kurikulum, penjajaran KSSM Geografi tingkatan 1, dia dah buat gabungan. Okay? Dia bukan langkau bukan langkau, jangan salah faham. Kita bukan langkau tapi kita menggabung. Sebab ini mengikut penjajaran KSSM tingkatan 1 yang mana disebabkan oleh kita dah berlaku situasi pandemik COVID, kita dah kita dah cuti lama dan juga dah banyak terhenti sesi pembelajaran. Seperti mana awak sendiri masuk dah lewat bulan 4 dah itu, masuk bulan 4 tiba-tiba tanya dulu belajar sampai mana? Baru sampai bab 2. Letih saya nak mulakan daripada bab 1 balik kan. Ada yang dah memang laju, itu tak ada masalah. Tapi yang baru nak mula, saya terpaksa catch up balik apa yang memang awak tak belajar. Saya kena ambil tanggungjawab tu, boleh faham ya? Okay, jadi dia nampak kita punya pergerakan pembelajaran tu agak begitu perlahan. Okay, ditambahkan pula dengan sesi PDP kita hanya seminggu sekali je. Jadi kita perjalanan kita punya kelas agak perlahan. Tapi dengan bantuan penjajaran KSSM ini, insyaAllah kita akan dapat gabungkan tajuk. Sebab dalam tajuk bab 7 ini ada juga dalam tajuk bab yang ke-10, iaitu saliran. Okay, jadi kita akan combinekan dia. Boleh faham jelas? Nanti jangan salah faham. Jelas, Cikgu. Ibu ni nak cepat habis je tak? Itu bukan Okey, terima kasih. Kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan juga masa yang sama. Okey, minta tolong sebelum terlupa, saya nak ingatkan untuk isikan kehadiran pada pautan Google Form yang saya dah edarkan dekat dalam grup Telegram. Dan jangan lupa untuk isi My School Channel. Okey, tajuk dia ialah hari ini kita belajar bab 7 iaitu saliran. Objektif dia, kita mempelajari pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Okey, boleh rujuk dekat dalam grup Telegram. Okey, sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Rosia yang sudi untuk bersama kita sepanjang kelas hari ini lebih daripada 1 jam. Kalau ikut dalam jadual 1 jam, dan terima kasih sekali lagi dah hampir bersama 1 jam setengah ber-PDPR bersama dengan tingkatan 1 Irsyad, 1 Islah dan juga 1 Ikram. Dan tahniah semua kepada yang berjaya hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelibatan anda semua. Dan semoga kita sentiasa dalam keadaan yang gembira untuk belajar mata pelajaran geografi. Okay? Ingat geografi, ingat saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekali lagi terima kasih pada Cikgu Rosia. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Semoga kelas ni akan jadi extraordinary. Extraordinary. InsyaAllah kalau dah buka sekolah secara bersemuka, kita akan buat carnival seperti mana tahun lepas. InsyaAllah jika ada kelapangan. Minta kita doa-doakanlah supaya kita dapat kembali ke sekolah secara bersemuka. Okay? Saya tak nak panjangkan sesi. Ya, tak ada tahun lepas kan. Okay, saya tak berniat nak panjangkan sesi, dah hampir jam 4 petang. Okay, kita tutup sesi kelas kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sama. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jaga diri semua. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih Amin atas bacaan doa awal tadi. Baik cikgu, sama.